Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel PKS Memanah Yuniza. So, mesti korang tertanya, apa itu PKS Memanah? Tanpa membuang masa, ayo kita bersama dengan pengarah pusat sukan Yuniza, Encik Ridwan bin Muhammad Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persoalan tentang PKS Memanah. Sebenarnya PKS Memanah ni kita bermula pada tahun 2010, di mana pada ketika itu Kementerian Pendidikan Tinggi telah melantik Yuniza sebagai PST ataupun lebih dikenali sebagai Pusat Sukan Tumpuan Memanah, di mana kita diberi sedikit bajet dan diberi tanggungjawab untuk membangunkan sukan memanah secara keseluruhannya di semua IPT. Bukan saja di Yuniza tapi di semua IPT. Tetapi Yuniza ni menjadi hub untuk bermulanya di sini. Jadi kita yang merancang program dan sebagainya. Kemudian memandangkan sukan memanah merupakan salah satu sukan utama di Malaysia dan juga antara sukan-sukan yang layak ke Olimpik. Jadi kementerian telah mengambil keputusan untuk menaik taraf status PST kepada PKS ataupun Pusat Kecemerlangan Sukan Memanah. Jadi bermula daripada situ kita bergerak dengan keadaan lebih kondusif dengan tanggungjawab yang lebih besar, di mana apa yang diinginkan melalui dasar sukan IPT iaitu untuk melahirkan sekurang-kurangnya 30% daripada atlet kebangsaan terdiri daripada atlet IPT. Jadi itu yang main fokus kita adalah untuk pada ketika itu adalah untuk melahirkan atlet 30% atlet kebangsaan terdiri daripada atlet IPT. Dan alhamdulillah secara keseluruhannya untuk sekarang ni mungkin dah hampir 80% atlet kebangsaan adalah merupakan atlet IPT. Jadi kita melalui program yang dirancang melalui jurulatih yang kita lantik, alhamdulillah kita dah berjaya mencapai apa yang dikehendaki oleh program inilah. Jadi kementerian telah menetapkan sasaran kita dan alhamdulillah kita telah berjaya mencapai sasaran yang kita rancang dan sasaran yang dikehendaki inilah. Itu pada peringkat sehingga kini sehingga tahun ini itu yang dah berjaya kita capai. Jika kita ingin bincangkan soal cabaran, apa saja yang kita lakukan dalam hidup ini merupakan satu cabaran. Di mana dalam pembangunan sukan memanah ini sendiri, apa yang kita lihat cabaran kita di PKS ni, yang pertamanya yang kita boleh lihat adalah cabarannya dari segi pool atlet itu sendiri, di mana pada peringkat awal PST ataupun PKS 2010-2012 dulu, cabaran utamanya adalah atlet itu sendiri. Maksudnya kita kekurangan pool atlet yang kita boleh ambil untuk mereka menyambung pengajian di universiti dari segi akademiknya dan juga pada masa yang sama dapat meneruskan minat mereka ataupun karier mereka dalam bidang sukan memanah ini sendiri. Di mana pada ketika itu jumlah atletnya sangat terhad. Kita rekrut atlet mungkin di seluruh negara, kita mencari atlet di sekolah-sekolah sukan dan sebagainya untuk kita mencari atlet yang terbaik ataupun atlet-atlet yang berminat untuk kita masukkannya dalam sistem pendidikan di universiti supaya mereka boleh mencapai, di end tu mereka boleh mencapai dua kejayaan, iaitu kejayaan dari segi akademik mereka dan juga kejayaan dalam bidang sukan mereka. Itu cabaran kita yang pertama, iaitu cabarannya dari segi pool atlet, jumlah atlet yang tidak begitu ramai lah. Yang keduanya, cabaran yang kita dapat lihat, cabaran yang kedua yang kita dapat lihat sudah semestinya dalam dunia akademik ni, cabaran yang utamanya adalah cabaran untuk menseimbangkan akademik dan juga sukan itu sendiri. Itu merupakan satu cabaran yang agak sukar untuk kita
balancekan antara dua perkara inilah. Di mana pada masa yang sama atlet ini perlu melengkapkan silibus dari segi pendidikan mereka untuk menerima diploma ataupun ijazah ataupun dan sebagainya lah. Jadi tu yang pertama, maknanya mereka kena struggle juga untuk belajar. Yang kedua ni, mereka juga pada masa yang sama perlu mengekalkan ataupun meningkatkan prestasi untuk berjaya dalam bidang sukan. Bukan satu benda yang mudah sebenarnya kepada atlet itu sendiri, di mana kadang-kadang terpaksa meninggalkan kuliah dalam tempoh yang agak lama. Mungkin pada satu ketika ada juga atlet kita yang terpaksa menangguhkan pengajian satu semester kerana ada berdepan dengan sukan-sukan utama, sukan-sukan yang besar, yang utama seperti sukan SEA, sukan Asia juga di peringkat dalam negara seperti SUKMA dan sebagainya. Jadi ini merupakan cabaran kepada atlet dan kepada PKS itu sendiri. Maknanya kita kena memikirkan satu kaedah yang terbaik supaya pelajar kita ini, di samping mereka boleh meneruskan minat mereka ataupun meneruskan aktiviti kesukanan mereka ni, pada masa yang sama mereka juga tidak meninggalkan dunia akademik mereka yang sudah semestinya harapan besar kepada mereka untuk mereka bergraduat pada satu masa nanti. Tapi cabaran-cabaran ini sebenarnya banyak yang dah berjaya diatasi dengan sistem, dengan bantuan daripada kementerian sendiri, dengan membolehkan para pelajar untuk belajar sehingga 10 semester jadual waktu yang anjal. Mungkin juga dengan sokongan daripada pensyarah, sokongan daripada dekan, sokongan daripada pengurusan universiti yang membolehkan kita merancang aktiviti pelajar ni, aktiviti akademik mereka dan aktiviti sukan mereka itu sendirilah. Tapi dalam usaha untuk melahirkan apa yang kita panggil thinking athlete tu, atlet sendiri harus pandai mengadaptasi keadaan inilah, di mana bila masa mereka nak belajar dan bila juga mereka masa untuk mereka untuk bertanding lah. Dari segi cabaran-cabaran lain yang kita boleh lihat, mungkin kalau di konteks dalam negara ni, mungkin kalau ada peringkat awal dulu, cabarannya mungkin dari segi penilaian prestasi atlet, dari segi jurulatih. Di mana kalau kita pergi kepada aspek jurulatih, pada peringkat awal dulu agak sukar untuk kita mengenal pasti jurulatih-jurulatih yang berkelayakan di dalam negara ini. Terutamanya kalau kita bercerita hal fokus kepada UNIZA yang berada di sebelah pantai timur ni, kita agak kurang lah jurulatih yang sudi bersama kami di pantai timur lah. Jadi kita berterima kasih kepada jurulatih kita yang pertama dulu, Coach Razak yang mungkin sekarang berada di Johor rasanya, yang banyak sebenarnya di peringkat awal itu untuk membangunkan PKS itu sendiri. Coach Razak. Kemudiannya kita ada Coach Nazrin, kita panggil kalau nama gelar dia YB. Jadi Coach YB sekarang ni telah bersama ATM dan juga bersama dengan pasukan SUKMA di Perak. Kemudian kita ada jurulatih baru kita adalah Coach Coach Adnan, yang juga merupakan jurulatih kompaun negara lah, yang telah banyak juga ini telah banyak juga membawa kerjaan kepada atlet PKS lah, di mana kita juga telah berjaya melahirkan juara Asia, di samping nama-nama besar macam Fatin yang dah memang established dalam dunia sukan dan juga dunia akademik. Kita juga ada nama-nama baru di UNIZA ni sendiri, di PKS UNIZA ni sendiri. Kita ada Yasmin yang memenangi beberapa pingat di kejohanan Asia. Kita ada Iman Aisyah yang juga telah menjadi juara Asia pada tahun 2019. 2019 tu telah menjadi juara Asia di China, tak silap, kejohanan itu, kejohanan Asia. Jadi itu pencapaian kita dan juga cabaran yang perlu kita hadapi lah. Mana peringkat awal dulu cabarannya adalah untuk mendapatkan kemahiran jurulatih yang bagus lah.
untuk tu. Juga kita juga lihat dari segi cabaran ini di peringkat awal dulu adalah dari segi kejohanan untuk kita menilai atlet-atlet yang ada ini. Di mana dulu ni kejohanan di peringkat kebangsaan ni tidak banyak dilangsungkan. Tidak banyak dilangsungkan. Kita ada sirkuit kebangsaan, kita ada a few negeri yang buat kejohanan-kejohanan terbuka, dan juga kita ada di peringkat universiti sendirilah. Dekat universiti ni mungkin kita lebih fokus lah. Contohnya kita ada MASUM, kita ada SUKIP, kita ada Universiti ASEAN, kita juga ada kejohanan Asia, dan kita ada kejohanan universiti dunia yang dibuat 2 tahun sekali. Jadi itu kejohanan-kejohanan yang ada. Tapi pada peringkat awal dulu kita menghadapi masalah untuk menilai prestasi atlet ni dari segi penyertaan ke kejohanan. Jadi yang kita hadapi, dan kemudiannya pada setahun dua kebelakangan ini kita lihat cabaran itu semakin kurang lah. Mana kita semakin biasa dengan keadaan itu, dan juga kita semakin gembira lah dengan apa pencapaian yang kita ada. Dari segi harapan kita, harapan untuk 5 hingga 10 tahun yang akan datang, sebenarnya kita telah pun 10 tahun PST dan juga PKS ni telah pun berjalan, dan kita merasakan kita telah mencapai satu pencapaian yang terbaik, yang boleh kita katakan cemerlang. Walaupun kita kalau dari segi berpuas hati itu mungkin kita rasa okey, kita dah berpuas hati dengan apa yang kita capai. Kita dah ada juara Asia, kita dah menyumbang pingat untuk negara bagi sukan-sukan utama seperti sukan SEA, sukan Asia dan sebagainya. Cuma untuk itu kita memang dah rasa dah cukup signifikan dengan apa yang tanggungjawab yang dah diberikan kepada kita. Kita pun dah mencapai mungkin dalam 80% daripada atlet negara terdiri daripada pelajar APT. Itu pencapaian yang kita dah dapat sepanjang 10 tahun ini, sepanjang satu dekad yang kita dah lalui. Untuk dekad yang seterusnya, mungkin kita ingin melihat juga beberapa angle baru yang perlu kita terokai. Yang pertamanya sebenarnya apa yang kita lihat sebenarnya, kita ingin menjadikan PKS ni sebagai satu sumber rujukan, tempat rujukan untuk sukan memanah itu sendiri. Bermaksud sahabat-sahabat kita di luar sana, kalau dia memikirkan memanah, memikirkan tiba-tiba terlintas memanah, jadi mereka terus boleh refer kepada PKS untuk menyelesaikan apa yang mereka fikirkan. Bermaksud PKS mungkin boleh menjadi satu macam arcade ataupun satu macam library lah untuk memanah ni. Jadi apa-apa kemuskilan, apa-apa persoalan tentang sukan memanah ni boleh dapat maklumat tu boleh didapati pada PKS. Yang tu yang sebenarnya yang kita cuba untuk bangunkan lah. Kita cuba untuk bangunkan keadaan yang begitu. Okay. Yang keduanya, kita juga sebenarnya ingin melihat sukan memanah itu sendiri. Walaupun memanah merupakan sukan yang kita rasa tidak pernah mungkin untuk 3 ataupun 4 sukan Olimpik ni, kita tidak pernah gagal untuk menghantar atlet kita ke sukan Olimpik tersebut, termasuklah sukan Olimpik yang akan datang di Tokyo ini. Kita juga ada wakil untuk sukan memanah, tapi memanah ni bukan satu sukan yang begitu popular di kalangan penduduk ataupun di kalangan rakyat Malaysia. Jadi apa yang harapan kita untuk 5 dan 10 tahun ni, supaya PKS dapat menyumbang kepada promosi, kepada pembangunan, kepada peningkatan prestasi, kepada peningkatan apa yang kita katakan pool atlet-atlet memanah. Maksudnya PKS kena buat kerja yang ekstra lah. Maksudnya kena pergi ke sekolah, kena sentiasa buat promosi, sentiasa mewujudkan ingatan rakyat ni, ingatan
atlet-atlet kita ni, ataupun kalau di peringkat lebih bawah ni, pelajar-pelajar sekolah lah sebenarnya, di kalangan pelajar sekolah ni, bahawa memanah tu merupakan satu sukan yang utama. Jadi itu salah satu fungsi yang boleh dimainkan oleh PKS pada masa-masa akan datang untuk membantu kita punya pool atlet memanah ni di peringkat kebangsaan ni akan lebih ramai lagi. Yang tu yang harapan kita supaya PKS ni menjadi begitu. Yang ketiga ni sudah tentulah apa yang ingin kita lihat adalah kejayaan yang tertinggi lah dalam dunia sukan ini, iaitu adanya atlet di kalangan PKS ini yang berjaya memenangi pingat di peringkat Olimpik. Jadi kita harap juga agar atlet PKS ini mungkin boleh menjadi atlet pertama memenangi pingat emas di sukan Olimpik. Jadi kalau bukan di Tokyo, mungkin selepas ini. Tapi itu sebenarnya harapan yang bukan kami di PKS sajalah, mungkin semualah mengharapkan pingat emas pertama daripada Olimpik itu. Seluruh rakyat Malaysia mengharapkan begitu. Cuma kami ni PKS yang kerdil ini mengharapkan bahawa sumbangan daripada atlet-atlet di kalangan atlet PKS memanah ini akan berjaya memenangi pingat di peringkat Olimpik. Itu adalah harapan yang kita rasa semua orang yang bermula dalam bidang sukan ni, kalau dia dah masuk dalam level yang sedikit tinggi, contohnya bila dia wakil sukma dan sebagainya, cerita-ceritanya begitulah sebenarnya. Kalau tanya nak pergi ke mana, mesti dia bercerita dia nak pergi ke Olimpik lah. Untuk sukan-sukan utama ni nak pergi ke Olimpik lah. Sebab Olimpik tu satu yang paling utama lah dalam dunia sukan ini lah. Jadi itu yang sebenarnya yang kita ingin lihat. Kita ingin lihat pembangunan dari segi sukan memanah itu sendiri untuk 5 hingga 10 tahun yang akan datang. Kita dah pun sepanjang satu dekad ni kita dah mencapai macam yang saya maklum tadi, kita dah mencapai kejayaan, banyak kejayaan lah. Cuma kita harap kita boleh meneruskan kejayaan tersebut dan kita boleh melihat sudut-sudut lain yang kita boleh membantu pembangunan sukan memanah ini. Sebenarnya dari segi bantuan, sebenarnya dari segi kejayaan dan sebagainya bukan untuk kita sebenarnya. Bukan untuk kita, bukan untuk PKS, bukan untuk UNIZA, bukan. Sebenarnya apa yang kita buat, apa yang kita nak sebenarnya adalah untuk membantu negara untuk melahirkan atlet-atlet profesional dalam bidang sukan. Di samping itu juga kita juga tidak mahu atlet-atlet kita yang ada ini ketinggalan dari segi akademiknya. Jadi untuk itu kita berusaha untuk membangunkan atlet dalam dua keadaan, iaitu mereka akan berjaya dari segi atlet itu sendiri, dari segi kejayaan mereka dalam bidang sukan, menang di peringkat Olimpik dan sebagainya. Pada masa yang sama kita juga berharap supaya atlet ini tidak ketinggalan dari segi akademiknya, di mana mereka akan keluar dengan ada degree, dengan ada master dan sebagainya. Dan kita lihat kalau contoh terdekat, kalau dalam sukan memanah ni kita boleh lihat Dr. Moon Reddy yang sekarang ini menjadi pensyarah di UPSI, yang jadi pensyarah di UPSI, dah berjaya mendapat PhD-nya. Sekarang ini dalam proses juga Fatin dalam proses juga untuk ada PhD. Jadi kita nak atlet memanah ni dikenali dengan kaedah begitu. Atlet-atlet yang mewakili Malaysia dalam memanah tidak sahaja cemerlang dalam sukan mereka juga adalah cemerlang dalam bidang akademik. Itulah harapan kita sebenarnya. So, korang dah dengar penjelasan daripada Tuan Pengarah. Boleh tahu dah sikit-sikit tentang PKS memanah? Okey. Supaya ni kita akan teruskan lagi video ni di episod akan datang. Berkenaan dengan fungsi, alatan dan banyak lagi lah, sampailah korang akan betul-betul kenal itu, apa itu memanah. So guys, jangan lupa like, share and subscribe channel ni. Jumpa di lain video akan datang.